Okey, untuk yang seterusnya ini, apa yang kita nak lihat adalah berkaitan dengan cukai bulanan, potongan cukai bulanan dan pengiraan yang terlibat. Okey, tadi kita dah kira cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan yang perlu dibayar ialah macam contohnya RM109.10. Okey, so daripada RM109.10 ini adalah jumlah cukai yang perlu dibayar dalam setahun. Okey, maksudnya untuk tempoh setahun. Dalam satu tahun, jumlah cukai yang perlu dibayar ialah RM109.10. So maknanya kalau kita nak cari untuk potongan cukai bulanan, maknanya kalau kita nak cari untuk sebulan, berapakah cukai yang dikenakan, kita hanya perlu bahagikan dengan 12 bulan. Sebab apa? Dalam satu tahun kita ada 12 bulan. So, cukai yang contohnya macam RM109.10, kalau kita bahagikan dengan 12, okey, so dia hanya perlu bayar sebanyak RM9.09 sahaja. RM9.09 untuk sebulan. Okey. So selama 12 bulan, okey, maka inilah jumlah yang dia akan dapat. Okey. So itu yang kita namakan sebagai cukai bulanan. Tapi bila kata potongan, apa makna potongan? Potongan ni maknanya, okey, kita akan dapat slip gaji. Okey, slip gaji. Di dalam slip gaji kita tu dah ada dah. Okey, berapakah kita punya gaji bulanan. Okey, so contohnya gaji bulan Januari. Okey, so apakah allowance yang diberi? Okey, kemudian kat sini dia dah potong siap-siap. Sebab itu dia dah mau potongan. Sebab dia dah potong siap-siap dah. Setiap bulan dia dah potong dah cukai kita. Okey, contohnya sepatutnya dia potong RM9 sebulan. Tapi untuk potongan cukai bulanan, dia potong RM10. Dia genapkan. Jadi bila kita jumlahkan darat dengan 12 bulan, okey, RM10 darat 12 bulan, maka kita akan dapat RM120. Jadi kat sini dah lebih dah daripada jumlah yang sepatutnya kita bayar RM109 sahaja. Jadi apa yang berlaku? Okey, kat sini kita akan membuat tuntutan. Tuntutan untuk kita dapatkan semula baki. Jadi RM120 tolak dengan RM109.10, maknanya okey, LHDN, okey, LHDN akan pulangkan duit kita sebanyak RM10.90 tadi ke dalam kita punya akaun. Okey, so itulah cara kira dia. Okey, kita tengok potongan cukai bulanan ialah potongan pendapatan pekerja untuk bayaran cukai pendapatan tahun semasa. Okey, jumlah potongan berdasarkan kepada jadual cukai bulanan menggunakan kaedah pengiraan berkomputer yang disediakan oleh LHDN. So maknanya ni adalah secara automatik. Dia akan potong kalau kata kita layak, maka LHDN akan potong daripada gaji bulanan kita secara automatik. Okey. Hujung tahun kita akan buat pengiraan semula. Kalau kata berlaku lebihan potongan, mereka akan pulangkan. Kalau kata kurang, maknanya kita kena tambah bayar. Okey. So itulah dinamakan sebagai potongan cukai bulanan. Okey. So kita tengok kepada yang berikutnya. Okey, tengok tengok. Cukai yang perlu dibayar kalau kata lebih besar daripada potongan cukai bulanan, maknanya kita perlu tambah bayaran kepada LHDN. Okey, kalau kata kita punya cukai yang perlu dibayar kurang daripada potongan cukai bulanan, maknanya LHDN akan bayar kepada kita semula. Okey, so dia punya konsep dia macam tu je. Senang. Okey. So kita tengok contoh. Contoh 4. Okey, contoh 4 dekat sini dia nyatakan, okey, gaji tahunan Encik Lim. Okey, Encik Lim dia punya gaji tahunan dia ialah 74,000. So, kita tahu, kita terus buat pendapatan kasar. Okey, pendapatan kasar ialah bersamaan dengan RM74,000. Okey, dia menuntut pelepasan individu sebanyak 9,000. Okey, insurans hayat dan KBSP sebanyak 7,000, insurans perubatan sebanyak RM1,325 dan perbelanjaan rawatan perubatan ibu sebanyak RM1,250. So nombor 2 dia ada pelepasan. Okey, pelepasan cukai. Okey, pelepasan cukai dia apa tadi? Dia kata nombor 1 untuk individu RM9,000. Okey, kena tambahlah ni semua.
tambah apa lagi dia minta? Okey, 7,000 untuk KWSP dan juga dia punya insurans hayat. Okey, kemudian dia ada insurans perubatan sebanyak tambah RM1,325. Kemudian tambah rawatan ibu dia adalah sebanyak RM1,250. Okey, dia juga telah mendermakan. Okey, kalau derma dia masuk bawah pengecualian. Salah. Pengecualian cukai. Untuk derma dia masuk bawah pengecualian cukai iaitu sebanyak RM1,000. Okey, kepada pusat kebajikan yang diluluskan. Ingat pusat itu wajib diluluskan baru dikira sebagai pengecualian. Okey, kemudian setiap bulan gajinya dipotong sebanyak RM180. Okey, so nombor 4 maklumat yang dikata PCB, potongan cukai bulanannya adalah sebanyak RM180. Okey, nombor 1, soalan A dia, hitung cukai pendapatan. Okey, so nak kira cukai pendapatan, okey, nombor 1, ini langkah kerjanya. Nombor 1 kita mesti tahu dulu pendapatan bercukai. So pendapatan bercukai. Macam mana dah cara nak kira dia? Pendapatan kasar tolak dengan apa? Pengecualian. Okey, tolak dengan pelepasan. Okey. So pendapatan kasar dia apa? 74,000. Kita biasakan tulis dulu formula dekat atas ni. Baru kita akan mudah untuk ingat. Okey, tolak pengecualian apa tadi? RM1,000. Tolak RM1,000. Kemudian tolak pelepasan. Okey, pelepasan ni tadi kita kena tambahkan. So jumlahkan dahulu 9,000 tambah. Okey, tambah RM7,000 tambah dengan RM1,325 tambah dengan RM1,250, maka kita akan dapat jumlah pelepasan cukai ialah RM18,575. So tolak dengan RM18,575. Maka kita akan dapat okey, hasilnya ialah 74,000 tolak dengan RM1,000 tolak dengan RM18,575, kita akan dapat bersamaan dengan RM54,425. Ini adalah pendapatan bercukai. Okey, jadi daripada sini kita rujuk balik kepada jadual. Okey, jadual di mana? Dalam muka surat 12. Dalam muka surat ni 105. Okey, ni kat sini kan. So daripada sini kita tengok mana dia punya kumpulan dia untuk kes Encik Lim. Okey, dalam kita punya ni memang dia dah keluarkan dah dalam contoh kita ni. Okey, so dalam contoh kita ni dia dah keluarkan iaitu ini dia punya jadual dia 50,000 sehingga 70,000. Okey, so di mana dia punya kedudukan dia? Okey, untuk 50,000 yang pertama. Okey, tengok Nombor 2, kita nak kira cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan. Okey, nombor 1, satu Roman untuk RM50,000 yang pertama, cukai yang dikenakan ialah RM1,800. Dan bakinya macam mana nak kira? RM54,425 tolak dengan RM50,000. Yang pertama tadi, so kita akan dapat baki dia RM4,425. Darabkan dengan berapa? 14%. So darab dengan 14%, maka kita akan dapat, okey, darab 14 bahagi dengan 100, so kita akan dapat sama dengan RM619. So dapat RM619.50. Jumlahkan. So jumlahkan, maka kita akan dapat RM. Okey, jumlahkan. So kita dapat RM2,419.50. Okey. RM2,419.50 adalah cukai yang dikenakan kepada Encik Lim. Okey, kemudian kita tengok semula tadi. Kat sini dikata PCB dia, potongan cukai bulanan dia ialah sebanyak 180. So kalau untuk setahun, kita darab dengan 12 bulan, 180 darab dengan 12 bulan, kita dapat RM RM2,160. So ini adalah cukai yang dipotong daripada dia punya
pendapatan. So sekarang ni, okey, kalau kita lihat, okey, cukai pendapatan Encik Lim yang perlu dibayar ialah RM2,419.50. Okey, tetapi potongan cukainya adalah 2,160. Maknanya tak cukup. LHDN potong tak cukup. Jadi apa nak buat? Okey, maknanya kat sini Encik Lim, okey, Encik Lim perlu bayar kepada LHDN. Okey, perlu bayar. Okey, kepada LHDN sebanyak berapa? Okey, kita kena kiralah 2419.50 sen tolak dengan cukai, potongan cukai bulanan dia iaitu 2160. Okey, maka kita akan dapat bakinya ialah 2419.50 sen tolak 2160. So kita akan dapat yang perlu dibayar kepada LHDN adalah sebanyak RM259.50. Kenapa LHDN? Sebab LHDN ialah badan yang menguruskan cukai pendapatan negara. Okey, so di sini Encik Lim yang perlu bayar kepada LHDN sebab potongan cukainya adalah di bawah daripada cukai yang dikenakan kepada dirinya. Okey, selesai. Seterusnya, kita tengok taksiran cukai. Jenis taksiran cukai. Tadi kita dah tengok cukai pendapatan. Bagaimana cukai pendapatan yang dikenakan. Okey, bagaimanakah bentuk pengiraan untuk cukai pendapatan. Okey, berapakah jumlah cukai pendapatan yang dikenakan. Bagaimana kita nak kira. Okey, sekarang ni kita nak kira benda yang sama juga. Cuma, okey, cuma cara pengiraan dia adalah untuk sama ada dua. Okey, satu untuk individu. Okey, individu. Okey, kalau yang kedua, kalau katalah mereka tu telah berkahwin. Okey, bila berkahwin maksudnya mereka dikira sebagai pasangan berkahwin. So bila pasangan berkahwin, okey, so bila pasangan berkahwin, mereka boleh juga nak buat taksiran secara secara taksiran kita ada dua jenis. Sama ada dia nak buat secara berasingan. Okey, ataupun dia nak buat taksiran secara bersama. Kenapa dia nak buat secara bersama? Sebab dia dah kahwin. Maknanya pendapatan suami isteri dikira sebagai satu. Ataupun dia tak nak, dia nak buat masing-masing. Suami nak buat yang dia punya, isteri nak buat dia punya. Pun boleh juga. Kalau mereka yang belum berkahwin, okey, taksiran dia adalah taksiran individu sahaja sebab dia belum ada pasangan. Tapi bagi yang berkahwin, dia ada dua kaedah. Yang pertama, kalau dia nak buat taksiran secara bersama ataupun nak buat secara berasingan. Okey, makna taksiran ini adalah berapakah jumlah cukai. Cara pengiraan dia ada sedikit berbeza lah. Okey, tapi bendanya sama je. Okey, kita tengok. Kita tengok contoh 5. Okey. Contoh 5. Maknanya kat sini gini Okey. Encik Rajan dan isterinya mendapat gaji tahunan sebanyak RM53,000. Okey, so dia kata Encik Rajan. Okey. Di sini kita terus pecahkan suami, isteri. Okey. So pendapatan dia nombor satu pendapatan ataupun kita tulis pendapatan kasar. Okey, pendapatan kasar, suami dia berapa? RM53,000. RM53,000. Manakala isteri dia berapa? RM57,000. Itu beza dia. Kemudian masing-masing telah mendermakan 500. Okey, maknanya di situ bila kata derma, maknanya kita akan ada pengecualian. Pengecualian. Sebanyak berapa? 500. Sebab dia kata masing-masing, maksudnya suami isteri derma 500. Suami 500, isteri 500. Okey, kepada badan kebajikan yang diluruskan. Okey, berikut ialah pelepasan yang hendak dituntut oleh Encik Rajan. Okey, pelepasan dia ni jumlah dia. Okey, kalau Encik Rajan punya yang ini, isteri punya yang ini. Okey, kemudian hitung jumlah pendapatan bagi Encik Rajan dan isterinya dengan menggunakan cukai taksiran bersama dan cara taksiran berasingan. Okey, kalau bersama, kaedah dia adalah, okey, kita kira untuk berasingan dulu. Kalau berasingan, kaedah dia adalah kita kira satu-satu. Mula-mula kita kira yang suami, lepas tu baru kita kira yang isteri, and then barulah kita tengok kepada yang bersama. Okey. So, untuk pelepasan. Kalau kata jadi pengecualian kan, kita tengok pelepasan. Untuk pelepasan,
Kalau kata berasingan, maknanya Encik Rajan sendiri, isteri sendiri. So tengok pelepasan dia. Yang pertama, individu 9,000. Okey, so kita kira 9,000. Penuh dia dapat. 9,000 ni adalah memang penuh. Kemudian gaya hidup 2,500. Sebabkan dia punya maksimum dia 2,500, maka kita boleh terus ambil 2,500. Kemudian, insurans hayat dia adalah 7,000. Ini maksimum dia 7,000, tapi dia hanya membelanjakan sebanyak 5,830. So maknanya di bawah daripada aras had, maka bolehlah. Okey. Dan insurans perubatan dia, had dia adalah 3,000. Manakala yang dia guna adalah sebanyak 2,650, maka jumlah dia ialah 19,980. Okey, so kita nak kira pendapatan bercukai. Okey, pendapatan bercukai. Caranya macam mana tadi? Kita tolak. Okey, so 53,000 tolak dengan 500 tolak dengan 19,980, maka kita akan dapat bakinya ialah 32,520. Okey, manakala kalau untuk isterinya pula. Okey, isterinya dia kata gaji dia 57,000 tolak dengan pengecualian. Okey, pelepasan. Pelepasan dia macam mana? 9,000. Okey, 9,000 tambah dengan, okey, kat sini gaya hidup maksimum dia yang dia boleh tuntut ialah sebanyak 2,500, tapi dia belanja 2,700. So berapa yang dia boleh tuntut? Dia hanya boleh tuntut sehingga 2,500 sahaja. Itu maksimum. Okey, so tambah 2,500. Okey, kemudian tambah dengan, okey, insurans hayat ialah 7,000, dia punya belanja ialah 6,000, so boleh tuntut penuh. Okey, kemudian maksimum dia 3,000, dia belanja 2,570, maka boleh tutup penuh. So dia punya pengecualian dia adalah sebanyak, pelepasan dia adalah sebanyak RM20,070. So kita nak tahu dia punya pendapatan bercukai, caranya kena tolak lah. Jadi 57,000 tolak dengan 500 tolak dengan RM20,070. Okey, so kita akan dapat pendapatan bercukainya ialah RM36,430. Okey, and then kita nak tahu cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan. Okey, tengok untuk kes suami dia dulu, Encik Rajan. Okey, 32,520. So kita tengok kepada jadual. Okey, dalam jadual ini telah dinyatakan bahawa, okey, kalau dia berada di bawah 35,000, 32,000 kan. So sini kan dia kumpulan 20,000 yang pertama 150. Okey, kemudian untuk yang berikutnya 3%. Okey, so kita pergi semula kepada Encik Rajan punya kes tadi. Mana? Ni. Okey, untuk 20,000 yang pertama. So kita ambil note 20,000 yang pertama. Okey, jumlah yang dikenakan ialah RM150. Dan bakinya, baki dia 32,520 tolak dengan 20,000. Okey, so bakinya ialah 12,000. Okey, RM520 darab dengan 3%. Okey, so darab dengan 3 bahagi 100. So kita akan dapat sama dengan RM375.60. Okey, so jumlah dia ialah, okey, tambah 150 tambah 375, 60 sen. So kita akan dapat jumlah yang perlu dibayar ialah sebanyak RM525.60. Kemudian kita kena ingat, okey, sebabkan dia punya ni ialah RM32,000 iaitu di bawah. Di bawah daripada RM35,000. Okey, maka dia akan dapat rebate. Okey, rebate sebanyak 400. So kat sini kita kena tolaklah 400. Okey, so tolak 400, maka kita akan dapat 125.60 sen. So yang Encik Rajan perlu bayar sebanyak RM125.60. Manakala untuk isteri dia pula. Okey, untuk isteri dia 36,000, so kita kena rujuk balik jadual. Okey, isteri dia masuk dalam kumpulan ini. Kumpulan yang kedua. 35,000 yang pertama 600. Okey, 35,000 yang pertama 600.
So 35,000 pertama ialah RM600 dan bakinya iaitu 36,430 tolak 35,000 36,430 tolak 35,000 so dapat 1,430 kita daratkan dengan berapa peratus? Okey, daratkan dengan 8%. So darat dengan 8%. Maka kita akan dapat darat 8 bahagi 100 kita akan dapat RM114.40. Okey, so jumlahkan maka kita akan dapat RM714.40. So ini yang perlu dibayar oleh isteri Encik Rajan. Okey. Baik, ini kalau secara berasingan. Suami dia kena bayar RM125.60, manakala yang isteri kena bayar RM714.40. Okey, baik. Sekarang ni kita nak tengok kalau secara bersama pula. Kalau bersama. Okey, tadi kita kira asing-asing. Sekarang ni kalau bersama, macam manakah cara pengiraan dia? Okey, kita pergi kepada satu-satu. Mula-mula pendapatan keseluruhan. Pendapatan keseluruhan dia ialah kena tambahlah ni 53 tambah dengan 57. 53,000 tambah dengan 57,000 maka kita akan dapat 110,000. 110,000 ringgit. Okey, kemudian pengecualian dia. Sebab dia derma seorang derma 500 maka dua orang kita akan dapat 1,000. Okey. And then untuk pelepasan dia ada cara kira lain sikit. Okey, pelepasan dia ada cara kira dia lain sedikit. Okey, kita tengok tengok kat sini yang dia dah tunjuk kepada kita dalam muka surat yang berikutnya. Okey. Kalau bersama, tengok yang individu ni, okey, pelepasan untuk individu dia hanya boleh tuntut sehingga 9,000 sahaja. Kalau masing-masing, kalau suami buat 9,000, isteri 9,000 asing-asing. Tapi kalau bersama, dia hanya boleh tuntut untuk individu hanya maksimum sehingga 9,000 sahaja. So dalam kes kita sini, maknanya bila kita combine, dia hanya boleh tuntut 9,000 sahaja maksimum. Okey, untuk gaya hidup, dia hanya boleh tuntut maksimum 2,500 sahaja. Walaupun kalau kita tengok perbelanjaan suami isteri adalah sehingga 5,200. Okey, tapi sebab dia dah bergabung maka dia akan ambil yang maksimum sahaja. Okey, untuk insurans hayat. Okey, insurans hayat kalau kita gabungkan 5,830 tambah dengan 6,000, jumlahnya ialah bersamaan dengan 11,830. Tapi kat sini kita ada maksimum dia ialah 7,000, maka dua-dua orang tu hanya boleh tuntut sehingga 7,000 sahaja. Okey, begitu juga dengan insurans perubatan. Kalau kita tambah 2,650 tambah 2,570, maka jumlahnya ialah 5,220. Tapi sebabkan had dia adalah sebanyak 3,000, so dia hanya boleh tuntut sampai 3,000 sahaja. Jadi kita jumlahkan 9,000 tambah 2,500 tambah 7,000 tambah dengan 3,000 ringgit, maka hasilnya ialah untuk pelepasan 21,500. So nak cari pendapatan bercukai, caranya macam sama, 110, 110,000 tolak dengan 1,000 ringgit tolak dengan pelepasan 21,500. So kita akan dapat 87,500. Okey, so 87,500 kalau kita rujuk kepada jadual, okey. Kita rujuk kepada jadual untuk 70,000 yang pertama, okey, yang dikenakan ialah berapa? Okey, yang ni tengok pada jadual Okey. Ni, dia masuk dalam kumpulan ini. So 70,000 yang pertama, cukai yang dikenakan ialah 4,600. Okey, dan bakinya ialah darab dengan 21%. So tengok So kat sini 70,000 yang pertama, okey, yang dikenakan ialah 4,600. Okey, kemudian baki dia iaitu 87,500 tolak dengan 70,000. Okey, so kita dapat 17,500 darab dengan berapa peratus tadi? 20. Okey, 21%. Okey, darab dengan 21%.
Okey, so darab dengan 21 bahagi 100, maka yang dikenakan ialah sebanyak RM3,675. So, bila kita jumlahkan, jadi 4600 tambah dengan 3675, jumlah cukai yang dikenakan ialah sebanyak RM8,275. So, kalau bersama, jumlah cukai yang dikenakan ialah sebanyak RM8,275. Tapi kalau berasingan, so isteri kena 714, suami kena RM125. So kat sini kita boleh faham bahawa cukai yang paling berkesan untuk suami isteri adalah berasingan lah berbanding dengan yang bersama. So kita tengok penyelesaian dia dalam muka surat yang berikutnya kat sini kan. Okey, tengok. Yang dikenakan ialah RM8,275. Sedangkan kalau dia buat secara berasingan, jumlah kedua-dua itu cuma 840. So, yang mana lebih sesuai? Secara berasingan dah jauh lebih sesuai sebab yang dikenakan ialah cuma 840, iaitu RM8,275. Okey, so dalam kes ini kita kena faham kaedah pengiraan cukai supaya kita akan dapat menjimatkan wang kita, bagaimana cara untuk kita kurangkan cukai kita untuk tahunan tersebut. Okey, bagi mereka yang tak tahu, mereka akan buat taksiran cukai bersama sebab mereka tak faham cara kira. Jadi macam kamu semua bertuah sebab kamu dah belajar cara nak kira cukai. Makna kata nanti kalau kamu bekerja, isteri kamu bekerja ataupun suami kamu bekerja, jadi kamu dah tahu dah cara yang terbaik untuk kamu dapatkan pengiraan cukai yang paling baik untuk kamu dan juga keluarga kamu. Okey. Baik, untuk hari ini kita berhenti kat situ dulu. Untuk kelas yang berikutnya nanti kita akan melihat kepada bagaimanakah nak mengira cukai jalan. Cukai jalan ni maknanya cukai untuk kenderaan, kereta kita lah kan. Kereta, motor dan apa-apa sahaja yang memiliki motor. Contohnya lori, bas dan sebagainya. Okey, so ada apa-apa persoalan sebelum kita akhiri sesi kita pada kali ini? Ada soalan? Okey, so Fatin, ada nak tanya apa tu? Okey, tak ada Okey, so kalau tak ada, kita boleh akhiri sesi kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Wal-As.